Fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ataupun khulafa' al-mahdiyyin ar-rasyidin, riwayat Abu Daud. Artinya, barang siapa yang panjang hidupnya selepas aku, Nabi kata, maka mereka akan mendapati banyak perbezaan pandangan dan pemikiran. Maka ketika itu untuk kamu selamatkan diri kamu, akidah kamu, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku. Nabi cakap, sunnah aku. Kita akan bincang apa itu sunnah selepas ini. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin, dan sunnah ataupun petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh khulafa' ar-rasyidin yang diberikan hidayah, iaitulah para ulama berittifaq mengatakan yang empat itu: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, jadi itu adalah kepentingan akidah. In conclusion tentang kepentingan dan mukadimah kepada kepentingan akidah begini. Baik, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, saya nak tanya soalan-soalan mudah untuk kita berinteraksi, untuk conclusion kepada topik mukadimah. Yang pertama sekali, berapa lama kita ini akan hidup di atas muka bumi? Purata. Ada pandangan? Berapa tahun? Purata. Secara average, pukul rata. Berapa tahun? 60 ke 70, bertepatan dengan apa yang Nabi cakap. Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Purata umur umat aku 60 ke 70 tahun. Begitulah kebiasaannya manusia hidup. Paling panjang umat Islam ataupun manusia boleh hidup atas muka bumi berapa lama? Kalau ikut sejarah zaman moden, bukan zaman Nabi Nuh, bukan. Zaman moden ni, berapa tahun? Berapa? 100 tahun kan? 100 tahun ke 120 tahun kan? Dan Malaysia adalah tempat yang paling ramai orang tua berumur 100 tahun ke atas. Demikian menurut Suruhanjaya Pilihan Raya. Okay? Baik, itu fakta dari SPR lah. 100 tahun lebih. Okay, tapi hidup kat ketika itu pun dah tak berapa seronok lah. 100 tahun dah macam-macam pantang larang. Okay? Baik, jadi berapa tahun pula? Lepas dah hidup, lepas habis 100 tahun, mati, betul tak? Ada sesiapa yang tak percaya mati kat sini? So, percaya kan? Bila mati, kita akan diletakkan dekat mana? Dalam kubur kan? Siapa pernah tengok kubur kat tangan? Bukan tengok dalam gambar, tengok betul depan mata. Okay, terus siapa pernah tengok kubur yang belum diletakkan mayat dalam tu, iaitulah yang baru digali, kosong lagi. Terus pernah nampak tak dalam kubur tu dia ada satu macam parit kecil, namanya liang lahat. Pernah nampak? Pernah kan? Pernah tak? Terus soalan seterusnya, pernah tak cuba baring sekejap dalam kuburan? Pernah? Tak ada yang pernah? Begitu je. Soalan seterusnya. Soalan dia berkait tau, tapi nampak macam tak berkait. Apa pandangan saudara Zaid tentang cuaca dalam Dewan sekarang? Sejuk ke, panas sangat ke, okey ke, macam ni? Okay. Soalan seterusnya, daripada mana saudara dan saya tahu okey dalam Dewan ni? Soalan. Macam mana saudara saya boleh rasa okey? Siapa yang beritahu? Siapa? Panca indera. Allah. Panca indera bagi ke akal. Akal pun kata okey. Kalau tak okey, dia bolehlah nak berkipas-kipas kan? Okey. Itulah dia akal punya penilaian. Maknanya panca indera kita hantar maklumat pada akal, beritahu okey cuaca dalam ni. Soalan seterusnya,
Kalau tadi saudara-saudari kata dah pernah tengok dalam kubur ada liang lahat, kalau saudara-saudari baring dalam tu, timbus, duduk situ 3 jam, agaknya kalau ikut akal saudara-saudari punya estimation, okey ke tak okey? Tak okey? Kenapa tak okey? Sempit. Tak ada aircon. Sejuk. Frost dalam tu pada saya. Tak okey kan? Baik. Kalau tak okey, kalau lah terpaksa duduk dalam itu 300 tahun, ya. Ya. Jadi saudara dan baik, saya masuk balik kepada soalan saya sekali lagi. Pernah tak saudara-saudari memikirkan, hari ini dalam cuaca yang okey sekarang ni, kita sama-sama belajar di UK dan Ireland dan Czech dan Germany dan mana-mana lah. Kita belajar untuk mendapat sijil. Medic lah, engineering lah, apa lagi lah. Ya? Kemudian dengan sijil ini, kita akan mendapat kerjaya yang bagus, mendapat gaji, membeli kereta, berkahwin, mendapat anak, membeli rumah besar, membeli kereta dan seumpamanya. Dan kita sering memikirkan cara nak jadi jutawan, macam soalan pada tadi. Sebab apa suka jadi jutawan? Sebab best. Macam-macam boleh buat, macam-macam boleh beli dan seumpamanya. Okey? Sedarkah kita ataupun pernahkah kita memikirkan bagaimana nak menjadi jutawan akhirat yang mempunyai rumah banglo ketika mana duduk dalam kubur? Kita selalu memikirkan selepas ini aku fikir nak menjadi kaya, nak membeli rumah yang besar supaya aku selesa. Kalau di Malaysia sekarang ni, kalau orang profesional, pasti rumah dia dah ada aircon, nak bagi selesa dalam rumah. Sedar tak anda bahawa kehidupan di atas dunia hanya 60 tahun puratanya? Itu pun kalau bertuah. Biasanya anda akan dapat beli rumah sendiri pada umur 28 tahun agaknya. Ataupun 30 tahun. Katalah hidup lagi 30 tahun, 60 tahun tinggal, 30 tahun saja anda kita semua dapat duduk dalam rumah yang kita buat dia menjadi selesa. Dan kita habiskan dari masa-masa dan jam-jam untuk mencantikkan rumah tersebut. Tapi bagaimana orang yang tidak pernah memikirkan nak mencantikkan rumah transit yang lebih lama daripada rumah dunia, iaitulah kubur. Saudara-saudari, kubur ni, Firaun dah duduk dalam kubur 1400 tahun dah dia dipukul dan diazab dalam kubur. Sedangkan ketika dia di dunia sebelum Rasulullah bangkit, dia menjadi seorang pembesar digelar Abul Hakam. Pembesar, bangsawan, semua orang ikut dia, semua orang suka kat dia walaupun dalam keadaan terpaksa. Ya. Tetapi bila mana mati dah 1400 tahun dia diazab. Bijak atau tidak bijak, orang yang memikirkan kecantikan hidup dan kehidupan atas dunia dia dengan begitu serius, tapi dia gagal memikirkan kehidupan kubur dan akhirat dia dengan lagi serius. Ya. Saudara saya sekarang ni duduk kat rumah sewa ke duduk dekat asrama? Kat tempat kat tinggi sini. Ya? Rumah sewa. Agaknya berbaloi tak kalau rumah sewa saudara saya itu saudara saya renovate bagi cantik-cantik? Tak berbaloi kan? Sebab apa? Sebab dia rumah sewa. Sementara saja, 3-4 tahun saja. Maka tak berbaloi nak dihabiskan duit kita yang sukar untuk kita peroleh untuk mencantikkan rumah sewa tersebut. Baik kita cantikkan rumah freehold kita yang kita beli sendiri. Maka itulah dia. Kalau saudara saya takkan buat itu, maka saudara saya patut dia tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia ini sehingga lupakan tentang alam barzakh dan akhirat. Maka itulah dia akidah. Semalam ada yang minta saya bincangkan bagaimana Nabi mendidik para sahabat dari sudut akidahnya, kan? Begitulah cara Nabi mendidik. Nabi kata, "Akthiru min zikri hadimil ladzat." Nabi sebut pada para sahabat, banyakkan ingat tentang
pemutus kepada nikmat dunia, iaitulah mati.